Test 1, 2, 3 guys. Selamat petang. Selamat datang ke channel kami VFGI. Video yang seterusnya. Dalam video sebelum ni aku beritahu nak letak ubat ubat tayar. Dia macam satu liquid yang membantu untuk menangkis kebocoran saatnya tercocok paku skru dekat tayar. Tapi buat motor tutup lah ini. Aku tak tahu kenapa ditutup. Tak apalah, tak ada rezeki. So kita balik saja ke Melaka. Alright, jam menunjukkan pukul 6 petang lah. So lewat lah balik kali ni. Sebab yalah, rumah aku cikgu dia ada meeting sampai pukul 3.30 macam tu. Jadi anak aku yang nombor 2 tu ambil daripada pengasuh sampai dalam pukul 4.10. Jadi aku ada luangkan sikit masa bermain-main dengan anak apa semua. Itu kini pukul 5 pun anak aku yang sulung tu dia baru habis tuition sekolah agama UPKK. So ambil dia pukul 5 gitu gini. 5.30 5.45 pukul 6 nak gerak balik. Tapi aku takkan balik yang terlalu lewat lah sampai gelap. Sebab kita naik elak risiko laluan ni gelap di waktu malam kan. Tambah pula motor aku ni tak ada spotlight. Dia lampu utama saja, dia tak berapa sangat ngam untuk low light. Untuk lampu rendah. Lampu tinggi dia okey. Takkan the whole way nak pakai lampu tinggi kan. So sama kita nak nak sampai awal lah dekat Melaka. Tapi pukul 6 ni memang tidak terlalu lewat, tapi masih lagi boleh consider selamat lah. Bukanlah kata balik lambat malam tak selamat, cuma berisiko sebab laluan dia gelap. Jadi aku nak elak daripada yelah apa-apa yang tak diingini. So kita balik awal. Alright, so balik awal pukul 6 ni kita consider awal lagi lah. Masih boleh dikatakan waktu yang ideal untuk perjalanan laluan yang sunyi ni. Okey lah. So pukul 6 petang daripada Mersing. So kita akan estimate sampai dalam pukul 9 lebih lah kot dekat Melaka. Dalam pukul 9 suku, 9.30 lah. Itu aku punya estimate time. So motor aku ni tak ada lagi masuk ubat tu. Hari tu letak cacing masa dekat Sungai Buaya, susu Sungai Buaya, kedai kedai Madi apa tak. Yang itu pakai cacing. So sampai sekarang ni masih lagi okey daya bakar. Cuma dah 70% lah. Tinggal 70%. Maksudnya dah 30% dah haus dah. So memang nak tak nak mungkin dalam bulan ni, bulan depan kena tukar tayar yang baru lah. Walaupun tepi tu masih lagi tebal, tapi sebabkan aku jarang layan corner kan, jadi dia haus tengah-tengah tau. Sebabkan outlet pressure yang mungkin terlalu tinggi aku letak sebelum ni. Oh, ada banyak gila bangau. Oh, bangau dekat lembu. Besar nampak lembu. Ada bangau banyak macam tu. Okay, so teruskan perjalanan. Tengok pada ramalan kaji cuaca tak ada hujan. Harapnya betul lah dan tepat dia punya ramalan ini. Dan juga dia punya radar ni. Okay, 1, 2, 3 pukul 7.05. Nampak sudah berada di kawasan Felda Air Hitam, mengalir ke arah persimpangan Air Hitam. Daripada Air Hitam ke Air Keruh lebih kurang dalam sejam lah. Kalau ikut perkiraan kebiasaan yang dengan kelajuan standard motor ni, boleh dapat dalam sejam ataupun sejam setengah ataupun sejam 15 minit. Alright guys, so untuk hari ni kita cerita pasal apa guys. So kita tak jadi nak buat servis tayar dekat buat motor. So kan cerita sikit tentang, yelah aku tak pernah cerita lah tentang aku punya pekerjaan kan. Pekerjaan selain daripada sebagai motor blogging, pergi ride sana sini, apa lagi buat review motor. So apa dia pekerjaan hakiki aku. So untuk pengetahuan korang, aku pernah buat video lah pasal kawan aku yang kena jadi kedal dadah tu kan. Yang itu memang sedih lah video tu sebenarnya. So ada salah seorang penonton ataupun pendengar ataupun apa saja kan, dia tengok video tu, gambar tu. So aku pakai lab coat, aku pakai white coat. So mereka ingat aku doktor lah. So actually aku nak beritahu, aku bukan doktor guys. Aku adalah pekerja bawahan dalam bidang sains kesihatan.
So aku, jawatan aku adalah radiation therapist ataupun juru X-ray terapi. Kalau korang tahu pasal juru X-ray ni ada dua bidang lah, dua bidang besar, iaitu juru X-ray diagnostik dan juga juru X-ray radioterapi. So aku adalah juru X-ray radioterapi. So apa dia job scope juru X-ray radioterapi ni? Of course lah, sebagai juru X-ray, selain apa mengimagekan gambar, terutamanya gambar untuk diagnostik lah, tapi aku tidak fokus lebih kepada diagnostik. Aku juru X-ray yang memberikan rawatan kepada pesakit apa? Pesakit yang mengalami penyakit-penyakit seperti kanser lah. So most of the disease yang aku rawat adalah mereka yang berpenyakit kanser. So macam-macam jenis kanser lah yang korang boleh tahu, dan aku hadapi di setiap hari dan setiap bulan, setiap tahun. Pesakit silih berganti. Semua pesakit aku adalah pesakit yang mengidap kanser. So aku sebagai perawat juru X-ray radioterapi ni, dia adalah perawat kanser, penyakit kanser, dengan kaedah menggunakan mesin canggih yang kita panggil sebagai pemecut linear ataupun linear accelerator. Aku mungkin tak pernah cerita secara lebih detail tentang pekerjaan aku lah. So supaya mereka tidak salah anggap aku ni doktor ke apa ke, aku nak beritahu korang lah yang aku ni adalah juru X-ray radioterapi. So bertugas sebagai perawat di sebuah hospital swasta di Aikro, Melaka. Alright, so aku akan cerita lebih lanjut tentang mesin yang aku handle ni. So memang ramai yang tak tahu rupa linear accelerator ataupun pemecut linear yang menjadi salah satu daripada modalities wajib, one of the medium yang digunakan untuk merawat penyakit-penyakit kanser. Tidak semua penyakit kanser diberikan rawatan radioterapi. Most of them, kita ada 4 jenis kaedah rawatan lah. One of them yang pertama adalah surgery. Yang kedua, kita ada kemoterapi. Yang ketiga, kita ada radioterapi. Dan yang keempat, kita ada immunoterapi ataupun hormonal terapi. So 4 rawatan ini tak semua pesakit kanser akan hadapilah. Ada yang surgery sahaja tanpa buat radioterapi, surgery dan kemo. Ada yang surgery, kemo, radio dan juga immunoterapi. So that depends pada staging cancer, depends kepada type of cancer, dan ia bergantung juga kepada condition patient jugalah. Yang mana ada yang memerlukan rawatan the whole medium, ada yang perlukan half of the medium, yang ada perlukan surgery saja. Bergantung juga pada condition patient, faktor umur. Itu antara faktor-faktor penting lah yang kita kena tahu macam mana kita nak berikan rawatan. So siapa yang decide rawatan ini diberi kepada patient? Of course lah, kita punya consultant, kita punya doktor yang kita panggil oncologist. So daripada oncologist, dia bawa ke bawah, iaitu kalau bahagian kemoterapi, so dia akan pergi pada staff nurse yang handle kemoterapi. Kemoterapi ni dia ada banyak lah jenis. Ada yang melalui oral, ada yang melalui IV ni intravenous. Banyak lah kaedah pemberian ubat kemoterapi. Dan tak semua ubat kemoterapi ni dia sesuai dengan semua kanser. Tak ada. Ada yang kanser yang sesuai dengan IV, ada yang kanser yang sesuai dengan oral. It depends. So kalau untuk bahagian aku, nanti aku akan sambung lagi cerita dengan lebih dalam apa dia radioterapi. Test 1, 2, 3. Alright guys, what is radiotherapy? So most of us, banyak ataupun majoriti daripada kita tidak tahu apa dia radioterapi. So radioterapi dia adalah kaedah rawatan canggih yang menggunakan mesin yang canggih, kita panggil linear accelerator. Beside linear accelerator, kita ada banyak lah tomoterapi, kita ada banyak jenis lagi modalities yang menjadi orang kata pilihan untuk rawatan radioterapi. Tapi dia punya macam kita panggil bread and butter dia untuk radioterapi ni adalah LINAC lah, linear accelerator yang biasa kita gunakan untuk rawatan radioterapi. So dengan menggunakan mesin yang canggih ni, aku tunjukkan sikit gambar mesin aku lah. So dia akan keluarkan sinar foton. Foton ni adalah X-ray yang bertenaga tinggi. So foton yang keluar daripada mesin ni, dia akan direct, kita target ke localized area kita, yang mana kita dah kenal pasti kat situlah kawasan treatment area, kat situlah kawasan kanser dia. So doktor dah decide, doktor lah yang akan buat perancangan rawatan bersama dengan salah seorang lagi, iaitu physicist.
Physicist ni adalah one of the person yang dia tidak memberi rawatan, tapi dia adalah planner kepada rawatan. Dia akan membantu doktor untuk decide orang kata treatment area yang sesuai dengan patient tersebut, dengan jenis kanser tersebut. So bila everything dah have been calculated dan everything dah have been planned, so kita akan masukkan ke dalam machine linear accelerator ni yang canggih ni. So from the machine, so kamilah yang akan handle. So radiation therapist lah yang akan handle mesin ini. That's why kita beside kita terlibat involve dengan patient, so kita juga involve dengan mesin. So peranan kami sebagai radiation therapist ni, kita menggunakan mesin ni, dia ada banyaklah kaedah-kaedah, macam kita panggil kaedah-kaedah apa ni, patient setup. So each penyakit kanser macam breast, kanser payudara, kanser kepala dan leher, kanser abdomen dan bahagian-bahagian lain, dia ada different setup. So patient kita akan setupkan ikut kita punya apa kita panggil perancangan kita yang kita buat before the day of the treatment. Biasanya kita akan buat macam day before, kita akan hantar patient ke CT scan after patient have been reviewed by a doctor daripada klinik. So kita akan pergi, kita panggil proses yang kita panggil CT simulation, planning simulation. Lebih kurang lah perancangan rawatan menggunakan mesin CT scan. So bila dah kita capture image, kita dah decide macam mana position dia sesuai apa semua, so kita akan bagi data tu kepada physicist. Physicist akan buat calculation, akan buat plan. So doktor akan tengok plan tu, dia akan approve. Kalau everything is okay, so dia akan proceed dia punya planning tu ke dalam kita punya machine. So we all lah we all sebagai radiation therapist ni yang akan handle machine tu. So patient akan datang the day of the treatment, so kita akan set up base ataupun sama exactly macam kita buat pada CT simulation. So bila kita dah set up everything, so kita dah check everything, kita dah tahu apa semua plan macam mana, so kita akan deliver rawatan lah. So setiap rawatan kita akan bagi dengan dos yang besar, tapi kita akan bagi by fractionation. Kita akan bagi setiap hari kita akan bagi dalam pecahan-pecahan yang kecil. Contohnya kalau dos tu kita bagi dalam 4,500 gray tu unit lah, kita akan divide 4,500 tu dalam berapa, 15 hari contohnya. So setiap hari dia akan dapat 180 or 267 centigrade. Itu dia punya pecahan-pecahan dos lah. Macam ubat lah, macam farmasi bagi ubat. Contohnya ubat apa? Ubat demam ada 8 biji. So setiap hari kena makan satu hari satu, kadang satu hari 2, macam tu. So we all pun sama juga. Kita deliver treatment kita dengan fractionation. So dos yang kita beri daripada mesin tu, dia akan dapat amount yang sikit lah. So dia akan kita bagi setiap hari daripada Monday to Friday, or sometimes kalau ada public holiday kita akan buat replacement on Saturday. So bila patient buat sehingga 15 kali, so dia akan cukup lah fractionation dose tu kepada satu dose yang besar 4,500 gray, macam tu. Itu adalah tugas kami sebagai radiation therapist, memberikan rawatan radioterapi kepada patient. That's why kalau kau tengok aku pakai white coat, lab coat kan, nampak macam doktor tapi bukan doktor. Sebab why we wear that kind of uniform? Because white coat, lab coat ni kita tahulah dia adalah sebagai kita punya protection from patient punya fluid, blood. Kalau macam ada fluid ke apa, kita boleh nampak stain tu dekat bahagian badan kita, and then kita kena cuci lah. So itu dia punya tujuan dia sebenarnya. Kita boleh pakai wearing uniform lain, contohnya macam scrub suit. Dia tengok pada based on management hospital lah. Ada yang pakai scrub suit, macam kita orang pakai lab coat. So apa-apa boleh pakai kan, tapi memang lab coat ni sebagai protection lah diri kita daripada patient's fluid, contact dengan patient kan. Dia punya baju kita kan dekat dengan patient every day, kita pegang dia, kita bantu dia bangun. So kita kena bersentuhan antara body dengan body. So kita kena protect kita punya body tu dengan protection. So
kita pakai lab coat lah ataupun white coat. That's why nampak macam doktor kan. So memang orang tak biasa lah kan. Not all person yang involved pakai white coat dekat hospital ni all that person record as a doctor. Tidak. Ada pharmacist, ada physiotherapist, ada lab technicians yang wearing lab coat. So everyone's ada dia punya job scope dia lah. Tak semua yang pakai white coat ni adalah doktor. So itulah guys, aku punya kerja. Nanti aku akan cerita lebih lanjut lah, perkongsian. Kalau ada gambar-gambar yang menarik, boleh terkongsikan lah tentang kat mana aku punya, macam mana rupa bentuk ni, accelerator apa semua. Alright, ok lah, kita lepak dulu. Kita lepak kejap, kita sambung sebentar sahaja lagi. Kita nak minum-minum dulu, rehat. Ada lagi masa 7.18, lebih kurang dalam 10 minit lah. Alright,